So itu no kita. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Saya berharap semuanya baik-baik saja semasa perintah berkurung dilaksanakan. Hashtag stay safe, stay home. Hari ini saya akan membentangkan case study geotech engineering yang bertajuk kemalangan atau kegagalan cerun yang berlaku di Malaysia. Sebelum itu jangan lupa tombol subscribe-nya. Case study ini dijalankan oleh 3 orang ahli, yaitu saya, dan juga dibantu oleh rakan saya, yaitu Azirul dan Shima. Tanpa membuang waktu, saya ingin meneruskan dengan pengenalan. Bagi pengenalan, kejadian kegagalan cerun yang sering berlaku yang dilaporkan di Malaysia sememangnya tidak jauh seperti di negara lainnya. Yang membezakannya ialah sekadar lokasi dan keadaan semasa, terutamanya perubahan cuaca pada sesuatu negara tersebut. Lazimnya, di Malaysia mengalami iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Kadar taburan hujan juga berlaku pada musim tengkujuh. Oleh demikian, kejadian tanah runtuh adalah salah satu sifat kegagalan cerun. Berbagai faktor yang menyumbang kepada kegagalan cerun di Malaysia, antaranya faktor ialah rembesan. Rembesan ini boleh didefinisikan sebagai aliran air melalui jisim tanah. Ia boleh berlaku disebabkan oleh kewujudan keboleh-talapan tanah. Rembesan juga berlaku apabila air mengalir melalui tanah, dan ia juga boleh menyebabkan jalur air terbentuk. Jalur ini akan membawa kepada punca terjadinya kegagalan struktur. Seterusnya, bagi objektif, kes kajian kami menjalankan ini adalah mengikut kepada beberapa objektif, melihat kepada beberapa artikel menunjukkan kes-kes terdapat di dalam Malaysia. Oleh itu, objektif kes kajian adalah mengetahui bentuk-bentuk cerun yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti kegagalan cerun yang berlaku. Dan yang akhir sekali, mengenal pasti dan menjelaskan impak kegagalan cerun terhadap persekitaran, fizikal, dan manusia. Untuk artikel yang pertama ialah Tanah Runtuh Bukit Antarabangsa Ulu Kelang, Selangor. Tanah runtuh ini berlaku pada 6 Disember 2018 di kawasan Bukit Antarabangsa Ulu Kelang, Selangor, Malaysia. Terdapat 4 orang terkorban dan 15 orang lagi cedera. 14 buah rumah banglo ranah dalam tragedi tanah runtuh di Taman Bukit Mewah dan Taman Bukit Utama. Tragedi itu berlaku kira-kira 15 km dari kawasan terjadinya Highland Tower yang runtuh pada 11 Disember 1993. Kejadian ini berlaku kira-kira 3.50 petang pada waktu Malaysia. Impak yang terjadi daripada tanah runtuh ini adalah amat besar kerana banyak orang yang cedera, manakala rumah-rumah yang berdekatan adalah hancur gara-gara tanah runtuh ini. Seeloknya lebih baik kita mencegah daripada tanah runtuh ini. Saya berharap kepada construction yang terlibat dapat melaksanakan tugas mereka dan tidak mengambil sambil lewat untuk penyelenggaraan bagian cerun. Artikel seterusnya saya teruskan kepada rakan saya untuk membentangkannya. Saya Azrul Faiz Mirazali dari DKE 4E.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang yang kedua, yaitu tanah runtuh kaki Gunung Jerai yang bertempat di negeri Kedah. Kejadian tanah runtuh berlaku pada 22 Mac 2020, baru-baru saja berlaku, yang dipercayai dua lelaki maut tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di kaki Gunung Jerai dekat Gurun, Kedah pada hari Ahad tersebut. Seterusnya berlaku kira-kira jam 6 pagi, 6 petang di kawasan lereng bukit di gunung tersebut. Ketika kejadian, kedua-dua mangsa dipercayai sedang melakukan kerja-kerja penggalian di tapak perumahan sebelum secara tiba-tiba tanah runtuh lalu menimbus kedua-dua mangsa tersebut. Ini disebabkan daripada kegagalan cerun yang puncanya adalah daripada rembesan yang kita bincangkan, di mana berlaku rembesan tanah yang menyebabkan lereng bukit tersebut tidak mempunyai daya kukuh yang tinggi. Yang ketiga, tanah runtuh Bukit Kukus di negeri Pulau Pinang. Kejadian ini berlaku pada 22 Oktober 2018, di mana kejadian ini berlaku di tapak proyek Lebuh Raya Berkembar Bukit Kukus. Mayat yang dijumpai tertanam dalam sisa runtuhan sedalam 1 meter dengan seluruh anggota badan masih bercantum. Seramai 8 mangsa ditemui maut, manakala 3 cedera dan 2 lagi dikhawatiri tertimbus. Kejadian ini berlaku pada jam 1.56 petang, di mana kesemua mangsa melakukan kerja-kerja penggalian juga, yang ini juga disebabkan daripada rembesan yang menyebabkan tanah runtuh berlaku. Artikel ini kami memperolehnya daripada laman Sesawang Berita Harian. Dan yang terakhir bagi saya ialah tanah runtuh Bukit Titingwangsa di Kuala Lumpur. Kejadian ini berlaku pada 29 Desember 2012. Terdapat 46 rumah terpaksa dipindahkan di Bukit Setiawangsa, pinggir bandar timur Kuala Lumpur, kerana kejadian tanah runtuh. Ini dikhawatiri bahawa jika penduduk tidak berpindah daripada kawasan perumahan tersebut, tanah runtuh boleh menyebabkan rumah-rumah mereka rosak dan juga boleh mengancam nyawa mereka secara fizikal dan mental. Seterusnya, kejadian disebabkan kegagalan dinding kejuruteraan yang sangat besar. Ini juga adalah salah satu punca utama yang menyebabkan tanah runtuh boleh berlaku. Lereng cerun dilaporkan bertinggian 43 meter. Dan kejadian ini belum dapat dikenal pasti puncak kejadiannya. Tetapi bagi pendapat saya, kebanyakan tanah runtuh yang berlaku adalah disebabkan rembesan tanah yang menyebabkan aliran air tidak berlaku secara betul. Itu saja daripada saya, dan saya teruskan dengan rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang kemalangan yang berlaku di cerun-cerun. Yang kelima, kegagalan cerun Bukit Antarabangsa Ampang Selangor. Kegagalan cerun ini berlaku pada 6 Desember 2008 di Bukit Antarabangsa Ampang Selangor. Kejadian ini menyebabkan 20 buah rumah telah ranap akibat kegagalan cerun tersebut. Hal ini disebabkan oleh
disebabkan oleh hujan yang lebat beberapa jam sebelum berlakunya kegagalan cerun tersebut. Sebanyak 10 sampel tanah diambil secara rawak di cerun-cerun yang stabil, dan sampel tersebut gagal menentukan sifat fisikal tanah, kadar penyusupan, serta hubungan dengan corak hujan. Artikel ini diambil daripada The Malaysian Journal of Analytical Science yang ditulis oleh Muhammad Barzani Gasim, Syahibin Abdul Rahim, dan Muhammad Ikhwan Toriman. Kesimpulannya di sini, artikel ini kesimpulannya di sini bahwa cerun di kawasan yang telah kami nyatakan yang terdapat di dalam Malaysia dianggap kurang stabil disebabkan keadaan bentuk cerun. Oleh itu, langkah yang serius perlulah dilaksanakan oleh semua pihak bagi mengelakkan kejadian kegagalan cerun ini terus berlaku. Sekian, terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum.